Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, sekarang ni depan kita ni ialah sebuah kitab ilmu saraf. Nama dia Kashifatul Dhamir, pembuka kepada hati. Mungkinlah hati kita ni kusuk masai, sukar untuk memahami ilmu saraf, terutama sekali ilmu saraf berkenaan dengan huruf-huruf sakit, panggil huruf-huruf illah, sukar mempelajarinya. Maka kitab ni diharapkan sebagai pembuka kasyifah kepada ad-dhamir, kepada hati sanubari kita. Kasyifud dhamir pada menterjemahkan satu kitab yang bernama Saraf Mir. Sarfu Mir. Saraf Mir ni dikarang oleh Ali bin Muhammad bin Ali As-Sayyid Sharif. Banyak gelaran dia ni. Al-Jurjani. Kemudian keturunan dia ni keturunan Nabi Husain, daripada sebelah Husain. Husaini lah jadinya. Al-Husaini. So kitab ni asalnya dalam bahasa Parsi. Diterjemahkan, tak tahu siapa yang terjemahkan sebab dia tak buat sini. Penterjemah dia kata i'tana bihi. Yang mengusahakan penterjemahan ini ialah Al-Fadhil dua orang ustaz, itu Al-Fadhil Ustaz Amir Hamzah dan Ustaz Azizan bin Arifin. Semoga Allah memberi pahala kepada mereka berdua kerana telah menyediakan kitab ini supaya boleh dijadikan bahan pengajian untuk ilmu saraf. Markas Madrasah Miftahul Ulum Seri Petaling. So kitab ni kalau asalnya dalam bahasa Parsi, ada cetakan terbaru ni, cetakan Pakistan, ni internet, Maktabah Al-Bushra. Cuma sebenarnya kitab ni kalau kita perhatikan asalnya dia komplit lah. Maknanya termasuk dimulai dengan saraf yang biasa lah, maksudnya yang huruf yang tak sakit. Kemudian dicampur dengan lepas tu huruf-huruf yang sakit. So huruf yang sakit ni bermula bab yang tak ada bab sini ya. Ada muqaddimah, tasrif fi'il. Kemudian dia kata ada bab seterusnya pembahagian yang ke-7. 7 pembahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pembahagian. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 pembahagian untuk ilmu saraf yang melibatkan huruf-huruf sakit campur dengan mahmus dengan mudha'af. Jadi kemungkinanlah terjemahan ni mengambil yang sebelah sini je lah. So yang atas tu dia tak masuk kan. So yang ni dibukukan. Yang bahagian yang 7 bahagian ini. Okey, kembali kita kepada pengarang kitab ni iaitu Ali bin Muhammad bin Ali ni. Masyhur dengan nama dia, gelaran dia Sayyid Sharif. Sayyid Sharif. Ini juga pengarang kitab yang kita belajar Nahwu Mir kan. Nahwu Mir. Pengarang yang sama. Lahir pada tahun 740 hingga 816 Hijrah. So umur 70-an tu baru meninggal, 76 tahun lebih kurang. So lahir di satu tempat nama dia Taku. Taku ni di satu daerah, kalau zaman dulu dia panggil Astra Abad. Abad ni mana place lah dalam bahasa Parsi. Astra Abad dikatakan dah. Astra Abad ni nama zaman dahulu. So zaman baru dia selepas tu nama dia Jurjan. Sebab itulah tengok sini Ali, nama dia gelaran Sayyid Sharif Jurjani ni.
Mana tempat dia tu Jurjan. So Jurjan tu di mana? Jurjan di Iran. Dekat Laut Caspian ni. Ni Jurjan, mana belah timur laut Iran ni, timur laut Iran. Mana yang utara dia sebelah timur. Kalau yang ni lebih jelas sikit peta ni. Mana kalau Iran kita ni besar gini, ni nama-nama dahulu ni Khurasan, Tabaristan, Jurjan sini. Sini Jurjan, ini kawasan dia lah. Kawasan dilahirkan. Ini Rai, Fakhruddin Al-Razi ni. Rai ni kalau buat bahasa Arab jadi nama Razi. Tabaristan ni Tabari, tafsir Tabari. Okey, kita tengok. So kalau kita tengok Jurjan tak di mana, di sini. Jurjan maknanya utara bahagian timur laut Iran. Jurjan, Tabaristan, Ar-Rai. Ni tiga tempat ni, tempat yang melahirkan ramai ulama. Dan Jurjan pun terutama sekali Jurjan, kita ada ramai ulama-ulama Jurjan. Abdul Qahir Jurjani yang mahir dalam balaghah tu daripada sini. Sama juga dengan Syarif Jaring. Oleh kerana ramainya ulama lahir daripada Jurjan, jadi kemungkinan nama pengarang Surah Mir ni lebih terkenal dengan Sayyid Syarif. Terkenal dengan Sayyid Syarif. Sebab kalau sebut gelaran Jurjan, so ramai ulama yang daripada Jurjan. Ataupun Sayyid ni refer kepada keturunan Nabi SAW. Sayyid yang mulia, Sayyid Syarif. Ataupun kemungkinan orang kata gelaran Sayyid Syarif ni sempena dia ni orang besar. Sayyid Syarif ni dia lahir sini, sama ada Astarabadi ataupun Jurjan kita kata. Zaman-zaman belajar dia, so dia belajar banyak mengembara. Banyak mengembara sampai ke Hera. So dia sini Astarabadi kan, ataupun Jurjan tadi. So dia mengembara kerana nak belajar kitab ni. Dia memang kalau nak belajar kitab, kalau boleh dia kata nak belajar dengan tuan pengarang kitab. Satu ketika dia nak pergi belajar dengan sebuah kitab dengan pengarang dia. So, pengarang dia tu dia kata aku tak boleh ajar kamu ni jenis sangat. So kalau nak ajar kamu ni aku kena banyak baca. Dan aku sekarang dah umur tua lanjut dah. Tak mampu lagi nak baca. Jadi kamu kena pergi belajar. Kalau nak belajar juga, kamu pergi belajar dengan murid aku. Nama dia Mubarak Shah. Yang sekarang ni berada di Kahirah sini. So dia pun travel ni. Daripada sini, pergi travel, akhirnya sampai di Kahirah dan belajar sini. Duduk sini 10 tahun. Duduk di Kahirah. Dan di sinilah dia belajar ilmu akli dan nakli. Bukan belajar lagi, belajar menambah, bukan belajar daripada ahli bata, tak, menambahkan ilmu dia dalam bidang ilmu-ilmu akli, mana mantik ke, falsafah ke, ilmu kalam ke, ataupun ilmu nakli, ilmu hadis, ilmu fiqh, bahasa Arab. Dan antara guru dia ni ialah pengarang kitab Syarah Hidayah yang masyhur, kitab Inayah. Kitab Al-Inayah. Yang masyhur dengan nama gelaran Al-Babarti. Al-Babarti. Sahibul Inayah. Sebab belajar dia balik mengajar di Shiraz. Ni Shiraz, belajar mengajar sini. Lepas sini pergi Samarkand. Belajar sini Samarkand. Mengajar di Samarkand, balik semula ke Shiraz dan meninggal di Shiraz. Kitab dia memang banyak, sampai orang kira sampai 100 buah kitab. 100 buah kitab ni pun kitab yang hebat-hebat, nama dijadikan sumber sama ada pengajian atau sumber perbahasan. Dan dia banyak menulis syarah-syarah, hasiah-hasiah, taklikat pada kitab-kitab yang hebat-hebat, terutama kitab-kitab kalam. Ada satu kitab dia yang masyhur, At-Ta'rifat. Kitab dia At-Ta'rifat. So kitab Ta'rifat ni kitab yang macam ensiklopedia lah. Ta'rif-ta'rif tentang sesuatu. Kalau berkenaan dengan Nahwu Saraf ni, dia daripada kecil lagi. Daripada kecil lagi dah mengarang dah Nahwu Saraf. Itu sedikit tentang Sayyid Syarif.
Sini tak bagi nama ni Pengarang dia Sayyid Sharif Al-Jurjani. Okey, muka surat yang pertama. Bismillah. So kitab ni hanya untuk ilmu saraf berkenaan dengan mu'ta ya. Mana yang ada waw, ada ya, ada alif saja. Mana kata kerja yang ada waw, ada alif, waw, ya, alif. Bismillahirrahmanirrahim. So dia mula dengan memuji Allah. Memuji Allah ni dia guna hamidan je. Asalnya aku mulakan, abda'u, aku mulakan dengan keadaan aku memujilah, hamidan Allah Subhanahu Wa Taala, dan berselawat, selawat dan salam kepada Nabi kan. So musallian, dan juga memberi salam. Sallama yusallimu wa musalliman. Ini selawat dan salam ini. Ini untuk Nabi lah, selawat dan salam. Yang ini untuk memuji Allah. Puji Allah. So abda'u hamidan wa musallian wa musalliman. Mengikut pendapat ulama dalam bidang ilmu saraf, bahawa kalimah daripada segi, mana mengikut dari segi lah. Dalam bahasa Melayu salah, daripada, dari. Kalau segi kena pakai dari. Dari segi huruf aslinya terbahagi kepada 8. Maknanya kalimah-kalimah ni kalau kita ikut kategori, kita jadi 8 bahagian. Satu kita panggil sahih. Sahih mana huruf tu tak sakit. Tak ada alif, tak ada waw, tak ada ya. Tak ada hamzah. Hamzah pun tak ada. Sebab bila ada hamzah, nama dia lain. Tapi walaupun dia sahih, tapi nama dia lain. Yang kedua, mudha'af. So, mudha'af ni sahih juga, tapi dia ada huruf berganda. Misalnya, kita ada ra, da. Ada da dua kan? Berganda. Yang biasanya kita tukar dia jadi sabdu. Radda. Ini kita panggil mudha'af, mana berganda. Mudha'af, yang digandakan. Nombor 3, mahmus, yang dihamzahkan. Mana-mana kalimah yang ada hamzah kita panggil mahmus. Contohnya qara'a kan. So ada hamzah kan? So kalimah ni kita panggil mahmus ataupun sa'ala. Ada hamzah tengah. Mahmus juga. Akala. Hamzah di depan. Mahmus juga. Sebab asal ada hamzah saja kita panggil kalimah tu kita panggil mahmus. Kemudian kita ada misalun. Misal ni maknanya ada huruf ilah di depan, macam wa'ada. Huruf sakit ada di depan. Wa di depan kan? Sebab apa misal? Nanti dia kata dia punya cara berubah tu sama dengan yang ni. Sahih. Makna misal mana serupa dengan yang ni dari segi pertukaran. Cuma bubuh nama misal khas kerana dia ada waw ataupun ya di depan. Waw ataupun ya di depan. Ajwaf. Kita mati je lah. Ajwaf. So ajwaf maknanya perut kita ni kan kosong depan. Dia panggil ajwaf. Ada kosong di tengah. Macam qawala. Ada waw tengah tu, huruf sakit. Bila ada huruf sakit tengah, maka kita kosongkan dia jadi bubuh alif. Qala. So, kosong tengah. Tak ada harakat. Tak ada baris. Kosong di tengah. Kosong daripada baris. So kita panggil ajwaf. Jadi kalau qala ke ba'a ke ada alif tengah tu. So kalimah ni kita panggil apa? Ajwaf. Nama dia aja nama. Tak masuk biasa apa? Nama. Okey, satu lagi nama naqis. Naqis makna kurang. Naqis makna kurang. Mana jenis-jenis kalimah ni dia kurang. Contohnya da'a kan? Da'awa. 3 huruf.
Nanti harakat tu dibuang, waw dibuang. Jadi tinggal jadi da'a saja gitu. Alif di belakang. Maknanya mana-mana yang ada alif di belakang kita panggil nakis. Kerana asalnya ada waw ataupun ya, kemudian tukar kepada alif. Nakis. Kurang dah. Huruf dia kurang dah, baris dia pun kurang dah. Nakis. Lafif mafruq. Ni lafif. Lafif mana melipat. Lafif mana melipat. Macam karipat lah, karipat. Kita lipatkan dia tu, jadi ada sebelah ni, ada sebelah ni. Ya, kemudian ada inti di tengah. So lafif. So ada jenis lafif, ada dua jenis. Satu mafruq. Lafif maknanya dia melipat. Laffa, macam kita lipat envelope kita panggil laffa. Lipat. Macam benda tu ada dua lah. So maknanya huruf illah ada dua. Huruf illah ada dua. So bila dua tu, satu bentuk dia, so kita ada ABC lah. ABC. So kalau A ni, contohnya sini ada ya, sini ada ya. So dua sini kan, terpisah di sini kan, dipisahkan oleh B kan. So terpisah itu panggil mafruq. Mafruq maknanya dipisahkan. Ya tu terpisah. Baik, kalaulah A, B, C. Okey, sini ada ya, sini ada ya. So ya tu ataupun sini waw. Huruf illah kan? Duduk dekat-dekat kan? Duduk dekat-dekat tu kita panggil makrun. Makrun maknanya di-attachkan sekali, di-joinkan sekali, makrun. So melipat, mana ada dua, tapi jenis duduk sekali. Yang ni pula lipat, tapi duduk dipisahkan, mafruq. Jadi sahih, kalau cara nak hafal lah orang pondok, sahihun wa mudha'afun wa mahmuzun wa misalun wa ajwafun wa naqisun wa lafifun mafruqun wa lafifun makrun. Sahih ialah kalimah yang tiada langsung huruf illah. Satu, tak ada huruf illah. Yang kedua, tiada hamzah. Sebab kalau ada hamzah makna dia mahmuz. Dan tiada huruf yang sama jenis. Huruf sama jenis dia panggil lafif tadi kan. So contoh dia seperti an-nasru. Ni masdar. Sepatutnya dia akan tulis nasara. Sebab dia nak kata asal nasara ni ialah daripada masdar. An-nasru, pertolongan. Okey, nasara. So nasara, nun pun sahih, sa pun sahih, ra pun sahih. Seterusnya lagi, mudha'af. Mudha'af maknanya berganda. Mudha'af ialah kalimah yang mempunyai dua huruf yang sama jenis. Seperti al-maddu. Ini masdar. So kalau kita buat verb madda gitu. Al-maddu pertolongan. Madda menolong. Asalnya madada. Okey, mahmuz pula yang dihamzahkan. Mahmuz ialah kalimah yang mempunyai hamzah sama ada pada fa. Kan kita mesti ada fa'ala itu kan. So pada fa'ala, fa fi'il dipanggil. Fa fi'il mana permulaan seperti al-iznu. So azina. Azina. Masdar dia iznu, keizinan. Atau pada ain fi'il. So ain fi'il mana tengah? Ain fi'il mana huruf di tengah. Seperti as-su'alu. So kalau kita nak buat fi'il, sa'ala, meminta. Su'al, sa'ala bertanya. Su'al, pertanyaan. So sa'ala juga boleh bermakna meminta. Tak, su'al juga maknanya permintaan. Atau hamzah tu pada lam fi'il. Lam fi'il mana huruf yang terakhir. Seperti al-qira'atu. So kalau kita buat fi'il, qara'ah. Al-qira'ah artinya
pembacaan. Qara'a membaca. Okey, contoh misal. Misal ialah kalimah yang mempunyai huruf illah, huruf sakit, alif waw ya, pada fa fi'il. Mana pada huruf permulaan fi'il. Jika pada fa fi'il itu waw, jika pada fa fi'il, mana permulaan kalimah ialah waw, maka disebut, digelar dia nama misal wawi. Misal jenis waw. Macam wa'ada kan. Ni nama dia misal. Tapi spesifik lagi, misal jenis waw. Misal wawi. Seperti al-wa'du. Contohnya, al-wa'du, perjanjian. Kalau kita buat fi'il, wa'ada, berjanji. Dan jika pada fa fi'il, permulaan fi'il ialah ya, huruf ya, maka disebut nama dia baru misal ya'i. Contohnya al-yusru, yasara, mudah. Al-yusru, kemudahan. So nama dia ni sebab dia bermula dengan huruf illah, nama dia misal. Tapi spesifiknya sebab ya, so misal jenis ya, huruf ya, so misal ya'i. Nama umum bagi misal, okey, misal tu sendiri ialah mu'tal. Mu'tal mana yang sakit. So yang sakit pada fa, mu'tal fa. So fa yang sakit, fa kalimah lah, fa permulaan, iaitu kalimah yang mempunyai huruf illah pada fa fa'il. So misalnya kalau kita buat gini lah, wa'ada kan. Wa'ada, tengok sini wa'ada. Wa'ada ni nama dia misal. Oleh kerana waw tu spesifik yang kita panggil misal, wawi. Kalau nama umum dia kita panggil mu'tal. Ni mu'tal. Mu'tal sakit lah. Tak kira lah huruf waw ke huruf ya, mu'tal. Kemudian sini waw kan. Ni tempat fa kan. So kita panggil fa. So mu'tal fa. Ajwaf pula Ajwaf ialah kalimah yang mempunyai huruf illah, huruf sakit pada ain fi'il. Ain fi'il mana tengah? Ain fi'il mana? Tengah. Tengah fa'ala. Jika, okey, ni nama dia secara spesifik. Jika pada ain, jika huruf sakit itu ada pada ain, permulaan kalimah, ialah waw, huruf waw. Maka disebut, maka nama baru dia disebut ajwaf jenis waw. Panggil ajwaf wawi. Seperti perkataan aqaw. Qaw maknanya perkataan, kata-kata. So kalau kita nak buat verb dia, qawala. Setelah ditaklilkan jadi dia qala. Jadi perkataan qala ni nama dia ajwaf wawi. Dan jika pada ain fi'il, jika pada tengah-tengah fi'il tu ialah huruf ya, maka disebut ajwaf ya'i. Nama dia ajwaf ya'i, seperti al-penjualan. Bai'un. Al-bai'u bai'un. So fi'il dia baya'a. Setelah dita'lil jadi dia ba'a. So ba'a ni nama dia ajwaf ya'i. Dan nama umum bagi ajwaf ialah mu'tal ain. Mu'tal ain, maknanya ain yang sakit. Iaitu kalimah yang mempunyai huruf illah pada ain fi'il. Iaitu kalimah yang mempunyai huruf illah pada ain fi'il. Ada lagi? Nakis. Sikit lagi Nakis. Nakis ialah kalimah yang mempunyai huruf illah pada lam, akhir sekali. Fa'ala kita ada sini kan. So fa'ala yang akhir sekali tu kita panggil lam fi'il. Lam fi'il. Jika pada lam fi'il ialah waw. Kita ada hanya waw dengan ya aja. Ialah waw, maka disebut
nakis. Nakis waw, wawi. Contohnya dakwah. So dakwah tu asalnya da'watun. Ini masdar, jemputan ataupun doa. So fi'il dia da'awa. Ada waw belakang tu. So bila ditukar nanti da'a. So da'a ni kita panggil nakis waw, wawi. Sebab kalau cek tengok asal dia waw. Dan jika pada lam itu, lam ialah ya, maka disebut nakis ya'i. Contohnya ar-ramyu, pelemparan, lempar. Asalnya ramaya. Setelah ditaklil akan jadi rama sahaja. So alif tu alif maksurah. So rama ni nama dia ialah nakis ya'i kerana asalnya ada ya di sini. Okey, semua nama tu kita panggil mu'tal kan? Dan nama umum bagi nakis ialah mu'tal lam. So lam yang sakit. Lam yang sakit. Sakit ni makna sama ada waw ataupun ya. Iaitu kalimah yang mempunyai huruf yang sakit ialah yang ada pada lam fi'il. Akhir sekali lafif. Lafif mana lipat? Lafif mafruq, lipatan yang jenis terpisah. So lafif yang mafruq ialah kalimah yang mempunyai huruf sakit, huruf illah. Pada fa kalimah kita ada fa'ala, fa kalimah permulaan dan juga lam sini. Ini sakit, yang ni pun sakit. Seperti al-wiqayah. So kita ada wiqayah makna perlindungan. Wiqayah artinya perlindungan. Asalnya waqa. Waqa. Waqa tu pun asal daripada waqayah. So waw sini satu sakit illah. Ya sini satu illah. So dipisahkan oleh qaf. So wiqayah ni kita panggil ataupun waqa ni kita panggil lafif mafruq. Lafif makrun pula. Lafif makrun. Makrun maknanya dia jenis melipat tapi bersama, makrun. Attach. Lafif makrun ialah kalimah yang mempunyai huruf illah pada ain. Fa'ala. So ain sini. Ni huruf illah. Lam ni sini. Illah. Pada ain dan lam fi'il. Ain dan juga lam fi'il. Seperti al-hayyu. Kehidupan. So hayya. Hayya Yahya. Hidup. So ni ain. Ni lam. Duduk dekat-dekat. Dua huruf illah. Wallahu a'lam bis-shawab.